Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan yang dihormati Cikgu Zulkifli bin Hussein, Guru Besar SKPP 51, barisan pentadbir dan juga rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini. Ladap secara dalam talian pembudayaan kajian tindakan SK Putrajaya Pesin 51 bagi tahun 2021. Baiklah, kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan jurulatih utama kajian tindakan wilayah Persekutuan Putrajaya untuk tahun 2021 iaitu Cikgu Fazli Syam bin Haji Muhammad Dahlan dan juga Cikgu Rahmawati binti Muhammad Syarif iaitu saya sendiri. Baiklah, kita mulakan slide kita dengan pengenalan apakah peranan guru yang sememangnya telah pun kita laksanakan pada hari ini, iaitu yang pertama, guru sebagai ejen perubahan, di mana pada hari ini sememangnya kita pun telah melaksanakan tugas sebagai guru sebagai ejen perubahan, di mana kita mencetuskan budaya inovasi di kalangan guru-guru dan juga murid-murid kita bagi melahirkan generasi yang mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Selain itu, peranan yang kedua yang sememangnya telah pun kita laksanakan adalah membentuk masyarakat selari dengan perkembangan zaman pada hari ini, iaitu pada hari ini kita memang tidak lari daripada aktiviti membuat pemerhatian dan juga mengumpul data. Ini perkara yang selalu kita buat. Selain itu, kita juga peka terhadap perubahan dan sentiasa berusaha meningkatkan diri dari segi kaedah dan juga ilmu PDPC kita. Dan selain itu, kita juga sentiasa menambah baik amalan dalam grid darjah melalui refleksi yang kita buat pada setiap kali akhir PDPC kita, demi meningkatkan mutu kecemerlangan kita dalam pendidikan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan slide yang seterusnya iaitu definisi kajian tindakan. Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksikan diri yang dilakukan oleh pengamal pendidik iaitu guru ataupun yang sekatan dengan dia sebagai penyelidik dalam situasi sosial mereka sendiri, iaitu di dalam bilik darjah mereka sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanakan tindakan praktik iaitu intervensi untuk membaiki amalan masing-masing bagi meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu. Kajian tindakan ini melibatkan 4 proses iaitu memerhati, membuat refleksi, merancang dan juga melaksanakan tindakan. Okey, kesimpulannya apa saja intervensi yang kita laksanakan, maka itulah kajian tindakan kita. Cumanya kita tak membuat catatan yang teratur. Okey, macam pada beberapa minggu yang lepas saya dapati kita ada membentangkan tentang plan intervensi April dan juga Disember, iaitu seperti self-access learning in classroom, modul ceria BM, latihan mudah, token apresiasi, pengajaran secara individual dan banyak lagi lah. Sebenarnya intervensi yang cikgu-cikgu buat itulah kajian tindakan cikgu-cikgu. Sebabnya kita buat kajian tindakan ni terhadap beberapa orang murid, 2-3 orang murid yang paling lemah di dalam subjek kita tu. Sebenarnya cikgu-cikgu telah pun melakukan kajian tindakan. Tahniah diucapkan dan cumanya tinggal nak catat balik dalam bentuk penulisan yang tersusun. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah jenis kajian tindakan. Ada 2, iaitu satu amalan dan satu lagi penyertaan. Kalau amalan ni ialah yang sememangnya kita buat di dalam kelas, iaitu kita membuat refleksi, intervensi terhadap murid yang kita ajar di dalam kelas dan tidak melibatkan perkara lain. Kemudian kalau kajian tindakan penyertaan ni melibatkan perkara lain yang berkait dengan murid kita, seperti ibu bapa dia, keluarga dia, dan seumpamanya lah. Kita teruskan lagi. Ini merupakan proses kajian tindakan, ringkasan dia, kitaran dia. Kita teruskan lagi dengan pelaporan kajian tindakan. InsyaAllah pada tahun ini
akan diperkenalkan bentuk pelaporan kajian tindakan yang lebih mudah penulisannya, tapi sehingga kini kita tidak perlu lagi menulis laporan kajian tindakan. Kita cuma dikehendaki membuat catatan catatan kajian tindakan saja yang sangat ringkas lah. Nanti saya akan kongsikan di akhir. Okey, sebenarnya pelaporan kajian tindakan ini tidak mempunyai format yang khusus di mana pelapor boleh disampaikan mengikut format atau gaya penyelidik sendiri. Namun, hendaklah merangkumi 5 perkara berikut seperti tajuk, pengenalan, demografi, pelaksanaan kajian tindakan dan juga kesimpulan. Okey. Macam mana nak tulis laporan kajian tindakan ni nanti akan saya selepas saya menghadiri taklimat pada dalam bulan 7, 8 nanti, insyaAllah hujung tahun nanti kita akan terangkan tentang cara penulisan laporan kajian tindakan yang terkini lah. Okey, kajian tindakan apa yang kita nak buat pada tahun ini? Iaitu isu utama PDP ataupun PDPR semasa pandemik COVID-19. Kajian tindakan yang kita nak buat ialah bermula daripada tempoh bulan 3 tahun lepas, iaitu apabila sekolah ditutup semasa pandemik COVID-19 sehinggalah kita hadir bersemuka pada hari ini kerana situasi telah berbeza. Okey, kalau kita buat kajian tindakan PDPR, apa isu-isu yang mungkin kita boleh kaitkan? Contohnya, pemilikan peranti digital guru dan murid. Adakah mencukupi? Adakah guru dan murid mahir menggunakan peranti digital? Macam mana kesediaan guru dan murid? Adakah bersedia? Talian internet stabil ke? Adakah semua murid hadir? Macam mana disiplin murid ke PDPR? Dan macam mana sokongan dan kemampuan ibu bapa? Yang mana satu ada masalah, maka itulah yang akan kita rekodkan. Okey, seterusnya kita pergi kepada panduan pelaksanaan kajian tindakan. Dia ada 6 perkara yang utama, iaitu pertama pemerhatian, kedua refleksi, yang ketiga perancangan, keempat tindakan, yang kelima pemerhatian semula dan yang keenam merefleksi semula. Okey, kita lihat kepada pemerhatian pertama. Okey, apa yang kita nak perhatikan dekat dalam PDPR kita ataupun kelas kita pada hari ini? Okay, yang pertama kita boleh perhatikan pencapaian akademik murid. Okey, mana satu pencapaian akademik murid ataupun dalam latihan bila cikgu soal tak boleh nak jawab ataupun dapat jawab 50-50, yang mana satu masalah keadaan fizikal dan mental murid. Adakah murid mengantuk di dalam kelas? Okay, prasarana kemudahan sekolah ataupun prasarana kemudahan peranti dan juga sikap murid. Adakah murid konsentrate, berdisiplin sepanjang kelas PDP atau PDPR dari awal hingga akhir? Okay. Kemudian kita pergi dekat bahagian refleksi. Bila kita dah kesan masalah tu dekat pemerhatian, contohnya kita tengok 2-3 murid kita tu, dia tak boleh nak jawab latihan yang kita berikan di dalam kelas. Dia tak faham subtopik itu. Dan dah lah dia tak faham, pada masa yang sama kita tengok dia dalam keadaan yang mengantuk. Okay. Kita dah tengok dia mengantuk, maka kita pun dah tahu masalah, kita pun buat refleksi. Mula-mula kita hendaklah membuat refleksi diri kita sendiri dahulu. Kemudian barulah kita reflect murid. Okay, apa yang kita nak buat refleksi pada diri kita? Kita buat refleksi, adakah kita telah habis baik mengajar murid, kita dah gunakan pelbagai teknik, kaedah dan cara, kita dah tukar pelbagai BBM, adakah kita telah melaksanakan pembelajaran terbeza. Okay, kemudian kita tanya juga pada rakan guru yang sama yang masuk kelas tu, adakah murid itu seperti itu juga, mengantuk juga ke semasa dia di dalam kelas tersebut ataupun semasa kelas kita sahaja dia mengantuk. Okay. Bila kita dah tahu punca, bila kita dah senaraikan masalah ini, kita pun cari jawapan. Okay. Rupa-rupanya dia mengantuk sebab apa? Dia tidur lambat, dia tolong maknya kerja ke, dia buat part time ke, jaga adik ke. Okay. Dan bila kita dah reflect diri sendiri, barulah kita reflect murid. Okay. Kita reflect murid, kenapa dia tak faham?
Adakah dia bosan dengan cara pengajaran kita, dan berbagai-bagai lagi lah yang akan kita tahu bila kita bertanya kepada murid kita. Kemudian bila kita dah buat refleksi dan pengertian tadi, kita pergi buat perancangan. Kita tentukan apa objektif yang kita nak buat. Kajian tindakan kita ni apa objektif yang kita nak buat. Contohnya kita nak murid tu fokus terhadap PDPS kita. Kita nak murid kita faham terhadap subtopik yang kita ajar tu. Kemudian bila kita dah merancang, barulah kita pergi kepada pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan ni ialah kita laksanakan intervensi yang kita nak buat. Apa intervensi yang kita nak buat? Adakah intervensi itu dalam bentuk projek, pembahasan, pementasan, ABM, kaunseling, motivasi. Kemudian kita juga tentukan apakah contoh metodologi atau pengumpulan data yang kita nak buat. Melalui ujian pra, ujian pos, rakaman pengajaran, soal selidik murid, temubual murid, dokumen, latihan, kuisis dan sebagainya lah. Kemudian kita pergi pula kepada pemerhatian kali kedua, iaitu selepas kita perkenalkan intervensi kita, kita perhatikan lagi sekali. Adakah selepas intervensi yang kita perkenalkan kepada murid, objektif kita telah tercapai? Kalau tercapai objektif, maka kajian tindakan kita pun telah berjaya. Boleh terus kekal kepada intervensi tersebut. Tetapi kalau tak berjaya, maka kita hendaklah mengulangi proses di K1B dan juga langkah seterusnya sehinggalah berjaya mencapai objektif. Kemudian bila kita dah pastikan kita berjaya dengan intervensi tersebut, kita pergi pula ke bahagian refleksi semula. Kita reflect balik, kita rasa gembira kerana murid telah berjaya dengan intervensi yang kita telah perkenalkan. Kita lihat murid kita sentiasa tak sabar menanti kedatangan kita di dalam kelas. Okey. Seterusnya, okey. Itu ya. Baiklah. Terusnya kita pergi kepada aktiviti pembudayaan kajian tindakan tahun 2021 semasa pandemik COVID-19, pada bulan 3 dimulakan dengan ceramah pembudayaan kajian tindakan kepada jurulatih negeri. Kemudian dicadangkan kepada diri untuk memberi taklimat kepada guru-guru. Kemudian selepas memberi taklimat kepada guru-guru, guru-guru digalakkan untuk membuat catatan A pemerhatian, kemudian catatan B refleksi. Kemudian kita akan meminta guru-guru membuat catatan perancangan, kemudian catatan tindakan, kemudian catatan pemerhatian semula dan kemudian catatan refleksi semula. Okey, baik. Ini merupakan perancangan. Tarikh ni akan berubah dan akan dimaklumkan kemudian. Dicadangkan 23 hingga 31 Mei akan diadakan pementangan catatan. Catatannya bukan laporan. Catatan ringkas A hingga F di peringkat negeri. Kemudian 1 hingga 4 Jun adalah pemilihan 5 hingga 20 peserta terbaik dari setiap negeri. Dan kemudian 6 hingga 11 Jun adalah pemilihan peserta terbaik oleh. Kemudian pada 1 Julai, pemakluman nama pemenang dan wakil negeri untuk menghadiri persidangan. Dan kemudian 2 hingga 15 Julai, peserta persidangan menyerahkan laporan bertulis. Dan 16 hingga 19 Julai, suntingan laporan kajian. Dan 28 hingga 30 Julai adalah persidangan dan penyampaian anugerah kajian tindakan peringkat kebangsaan tahun 2021. InsyaAllah dalam perancangan. Yang ini merupakan carta jadual pelaksanaan bagi peringkat kebangsaan. Dan yang ini pula peringkat Putrajaya untuk bulan Jun hingga bulan September. InsyaAllah akan guru-guru ini akan dibimbing untuk membuat penulisan laporan penuh bagi yang terpilih. Kemudian insyaAllah pada 15 Jun bagi yang cikgu-cikgu digalakkan untuk menyertai pertandingan poster. Pertandingan poster ni cikgu tak perlu bentang, just hantar je poster. Kemudian poster tu akan dipamerkan dan dinilai lah. Kemudian pada 22 hingga 23 Oktober akan diadakan Konvensyen Pendidikan Putrajaya 2021. Yang ni ada presentation insyaAllah.
yang ditaja oleh Yayasan Guru Tun Hussein On. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada cara membuat catatan kajian tindakan. Okey. Ini merupakan contoh catatan pemerhatian ringkas saja. Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran jalankan. Murid kurang memberikan perhatian terhadap pembelajaran saya. Pergerakan mereka semasa proses PDP agak lambat dan body language menunjukkan keadaan murid yang tidak berminat. Semasa saya memberikan penerangan dan tunjuk cara membuat lakaran 3D serta meminta murid-murid membuat lakaran, hanya 4 orang sahaja murid yang betul-betul memberikan perhatian. Murid-murid lain saya dapati ada yang bercakap dan tiada kaitan dengan tugasan yang diberi. Ada yang berjalan-jalan, ada yang cuba mengganggu murid-murid yang lain. Daripada pemerhatian juga didapati murid tidak mempunyai keyakinan dan teragak-agak untuk membuat lakaran 3D dan asyik bertanyakan guru cara membuat lakaran. Okey. Ini contoh pemerhatian. Dia ringkas saja. Seterusnya, dia pun kita beralih pula kepada catatan refleksi. Saya telah diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi kelas 6 setia. Sepanjang pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran, saya dapati murid sukar untuk menghasilkan lakaran reka bentuk produk bagi setiap standard kandungan yang dipelajari. Ini menyebabkan hasil kerja mereka tidak sempurna. Apabila saya meminta murid untuk buat lakaran, ramai di antara mereka mengeluh. Terdengar rukutan daripada beberapa orang murid, tak fahamlah cikgu macam mana nak buat lakaran, saya tak pandai nak lukislah. Saya pula dengan mudah menjawab, apalah awak ni, itu pun tak boleh lakar. Kan dah belajar dulu. Itu merupakan contoh catatan refleksi. Seterusnya kita pergi kepada catatan perancangan, iaitu kita senaraikan apa objektif yang kita nak capai, membantu murid membuat lakaran 3D dan meningkatkan minat murid terhadap PDPC. Kemudian kita pergi kepada catatan tindakan. Saya telah memperkenalkan Easy Sketch bagi membantu murid-murid menghasilkan lakaran dengan baik. Kita catatan pemerhatian semula. Setelah Easy Sketch diperkenalkan, terdapat beberapa perubahan kepada murid. Murid kelihatan lebih berminat untuk melakar. Kemudian catatan refleksi semula. Murid dilihat seronok menggunakan peralatan yang diberikan untuk menghasilkan lakaran perspektif. Semasa saya memberikan peralatan kepada murid, mereka tertanya-tanya apakah yang akan dipelajari pada hari tersebut. Okey, ringkas saja catatan kajian tindakan yang cikgu-cikgu kena buat. Okey, ini merupakan cadangan pelaksanaan kajian tindakan SKPP 51. Okey, 26, minggu 1, minggu ini 26 hingga 30 April 2021, cikgu-cikgu dicadangkan untuk membuat penulisan catatan pemerhatian refleksi. Tak banyak ya. 1 perenggan pemerhatian, 1 perenggan refleksi. Kemudian pada 3 hingga 7 Mei dicadangkan pula untuk membuat penulisan catatan perancangan tindakan. Yang ini lagi ringkas. Kemudian pada minggu yang ketiga 17 hingga 21 Mei dicadangkan untuk membuat penulisan catatan pemerhatian semula dan refleksi semula. Okey, ringkas sahaja. Hanya perlu membuat catatan kajian. Bukannya pelaporan penuh. Okey, baiklah. Sebarang pertanyaan boleh tanya saya. Okey, semua bahan ini akan saya kongsikan. Rakaman ini akan dikongsikan, slide ini juga akan dikongsikan. Sebarang pertanyaan boleh tanya saya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.